Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam video kali ini, dan insya-Allah untuk hari ini Ustaz akan memberikan sedikit pengenalan bagi subjek ibadah untuk tahun 2 insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita lagi, marilah kita sama-sama membuka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Dan insya-Allah Ustaz akan teruskan video untuk kali ini, iaitu mengenai pengenalan bagi subjek ibadah tahun 2 insya-Allah. Baik, nama Ustaz Hakimi, dan marilah kita teruskan bersama-sama insya-Allah. Okey, baik. Dari segi pengenalan untuk subjek ibadah ni, mempunyai beberapa tajuk-tajuk yang penting yang perlu anak-anak murid Ustaz belajar dan juga fahami untuk kita jalankan dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Baik, untuk tajuk yang pertama insya-Allah kita akan belajar tentang najis. Yang kedua adalah jenis-jenis najis. Yang ketiga, cara untuk kita sucikan najis. Dan yang keempat, hadas kecil. Yang kelima, cara sucikan najis. Yang keenam, hadas besar. Yang ketujuh adalah hadas besar. Yang ke-8 adalah istinja. Yang ke-9 adalah cara beristinja. Dan yang ke-10 adalah berwuduk. Okey, ada 9 tajuk sebenarnya. Baik, jadi jenis najis. Kebanyakan adalah tentang najis, yang mana kita akan belajar cara-cara untuk kita kenali najis. Yang kemudian cara kita nak menyucikan najis, dan yang ketiga untuk kita nak berwuduk lah. Jadi tentang najis, hadas kecil, hadas besar, istinja tu semua cara-cara untuk kita menyucikan najis. Kita buang air besar, buang air kecil, cara-cara kita kalau kita terkena sentuh anjing, tersentuh babi dan sebagainya. Kita akan belajar cara-cara untuk kita bersuci daripada hadas kecil, hadas besar dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok penerangan satu persatu tentang tajuk-tajuk yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Baik, najis, objektif pembelajarannya, apa yang anak-anak murid Ustaz boleh dapat daripada tajuk yang pertama, najis ni. Anak-anak murid Ustaz dapat menyatakan pengertian najis. Najis juga apa dia? Kita akan belajar nanti insya-Allah. Baik, yang kedua adalah kita boleh, anak-anak murid Ustaz boleh menyebut contoh-contoh benda najis, benda-benda kotor dan najis. Benda apa? Tai adik ke, lepas tu apa lagi, tai ayam ke dan sebagainya. Macam-macam lah kita boleh sebutkan, kita boleh bezakan apa yang benda kotor dan apakah benda najis. Yang ketiga, kita boleh dapat mengetahui jenis-jenis najis. Yang keempat, kita boleh bezakan benda najis dan bukan benda yang tidak najis. Dan yang kelima, kita dapat menyenaraikan contoh najis dan juga bukan najis. Jadi anak-anak murid Ustaz, jika kita dah selesai belajar tentang ni, kita akan dapat beza yang mana najis dan yang mana bukan najis insya-Allah. Okey. Jadi masa mudahnya, najis ni benda kotor lah. Benda kotor, kalau kita terkena benda kotor ni, kalau kita nak solat, kita nak buat apa-apa, nak menghadap Allah, kita tak boleh lah sebab kita kotor. Okey, seterusnya. Tajuk yang seterusnya, tajuk yang kedua, iaitu jenis-jenis najis. Jadi anak-anak murid Ustaz insya-Allah boleh dapat lah ada dua benda daripada tajuk ni yang boleh dapat jika kita belajar. Yang pertama adalah anak-anak murid Ustaz dapat menyebut jenis-jenis najis, dan yang keempat
Yang seterusnya lah. Yang kedua adalah menyatakan dan memahami jenis-jenis najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah serta contohnya. Jadi sebagaimana objektif tu kita dapat tahu jenis-jenis najis ni ada 3. Mukhaffafah, mutawassitah dan juga mughallazah. Nanti kita akan belajar apakah mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah ni. Najis ni dan contoh-contohnya. Baik, seterusnya. Yang ketiga adalah cara-cara untuk kita sucikan najis. Apabila kita terkena najis tu, macam mana kita nak sucikan? Kita nak sucikan lah. Macam mana kita nak bersih? Adakah kita kena jiruh dengan air? Adakah kita kena rendam dalam kolah? Ataupun kita kena mandi kat sungai? Kita Ustaz akan belajar lah. Ustaz akan mengajar cara-cara untuk kita menyucikan najis, insya-Allah, dalam bab yang ketiga, insya-Allah. Baik, dalam bab yang seterusnya kita akan belajar tentang hadas kecil. Apakah itu hadas kecil? Insya-Allah anak-anak murid Ustaz dapat menyebut pengertian hadas dan juga hadas kecil, dan anak-anak murid Ustaz juga dapat menyatakan sebab berlakunya hadas kecil. Dan yang ketiga adalah anak-anak murid Ustaz juga dapat menyebut perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas kecil. Nanti kita tahu. Kita akan dapat tahu bersama-sama apakah itu hadas kecil. Orang duk sebut hadas kecil. Adakah hadas kecil ni kita buang air kecil? Kita akan tahu sama-sama nanti, insya-Allah, apakah itu hadas kecil dan apakah pengertian bagi hadas kecil. Okey, yang kelima adalah cara-cara untuk menyucikan hadas kecil. Tadi kita belajar tentang pengertian. Yang keempat tadi, yang kelima ni kita belajar cara untuk kita sucikan diri kita daripada hadas kecil. Jadi dalam bab ini anak-anak murid Ustaz insya-Allah akan dapat cara-cara menyucikan hadas kecil, dan juga anak-anak murid Ustaz insya-Allah akan dapat menjelaskan cara berwuduk dengan betul. Jadi kat sini kita dah tahu dah cara-cara untuk kita bersihkan hadas kecil, dan akhir sekali kita kena berwuduk untuk sucikan diri kita daripada hadas kecil ni, insya-Allah. Baik, tajuk yang seterusnya, tajuk yang keenam tentang hadas besar. Kita akan tahu apakah itu hadas besar. Benda apa? Gapo dia ni? Gapo dia hadas besar ni kan? Dan yang kedua kita dapat menjelaskan sebab-sebab berlakunya hadas besar ni. Hadas besar ni jadi guna dia jadi. Dan ketiga adalah menyenaraikan perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Gapo dia yang kita tak boleh buat lah ketika kita berhadas besar. Adakah hadas besar ni kita buang air besar? Sama-sama nanti kita akan belajar dalam video-video yang akan datang, insya-Allah. Ustaz akan buat sedikit penerangan lah apakah itu hadas besar, iaitu bab yang ke-6, tajuk yang ke-6, insya-Allah. Baik, tajuk yang ke-7 insya-Allah kita akan mengenali tentang tajuk istinja. Apakah itu istinja? Jadi anak murid Ustaz lepas belajar je tajuk ni, anak murid Ustaz dapat menyatakan pengertian dan hukum istinja. Yang kedua adalah menyebut alat-alat istinja. Kita nak istinja ni guna apa dia? Adakah kita guna kain je, ataupun kita gunakan tisu dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah menjelaskan syarat-syarat istinja. Jadi nak istinja ni pun dia ada syarat-syarat yang tertentu. Jadi kita kena tahu. Mesti anak-anak murid Ustaz tertanya-tanya apakah itu istinja. Nanti untuk video yang akan datang ataupun dalam kelas yang akan datang nanti Ustaz akan cuba menerangkan apakah itu istinja kepada semua, insya-Allah. Baik, seterusnya, bab yang seterusnya ataupun tajuk yang seterusnya adalah cara-cara untuk beristinja. Bagaimana kita nak buat? Cara dia macam mana? Jadi dalam tajuk ni Ustaz akan explain ataupun Ustaz akan terangkan kepada semua cara-cara untuk kita beristinja. Nampak tu? Dalam objektif kajiannya, dalam objektif pembelajarannya,
anak-anak ustaz insya-Allah akan dapat menyatakan cara-cara beristinja menggunakan air, batu dan juga benda-benda kesat. Jadi dekat sini kita dah tahu dah. Nak istinja kena guna benda-benda ni. Air, yang pertama, yang kedua adalah batu dan yang ketiga adalah benda-benda kesat. Okey, baik. Yang seterusnya menjelaskan alat-alat untuk beristinja dan yang terakhir sekali adalah menyatakan syarat-syarat dan cara-cara untuk beristinja. Dia ada cara-cara dia. Ni kalau kita guna batu, agak-agak macam mana? Adakah dia terluka? Kita kena tengok nanti, insya-Allah. Dan tajuk yang terakhir sekali iaitu yang kita akan belajar dalam tahun 2 ni, anak-anak ustaz, kita akan belajar bersama-sama iaitu wudu. Wudu ni benda apa? Dalam bahasa Kelantan yang kita sebut adalah air semaya lah. Air semaya. Orang kata ambil air semaya tu. Jadi bahasa KL dia kita panggil wudu. Wudu. Jadi anak-anak murid ustaz, insya-Allah kita akan menyatakan erti wudu dan keperluan dalam kehidupan. Yang kedua, menyenaraikan rukun wudu. Jadi nak ambil semaya ni pun dia ada rukun-rukun dia. Kita tak boleh ambil gitu aja. Kita kena ada cara-cara yang tertentu. Yang ketiga, mengklasifikasikan perkara sunat wudu. Kita dapat kelas lah. Kita akan dapat tahu mana yang wajib, mana yang sunat dalam kita ambil wudu. Dan yang terakhir sekali, kita dapat menyenaraikan perkara yang membatalkan wudu. Jadi kita pun dapat tahulah apa dia yang dah membatalkan wudu ni, insya-Allah. Baik. Itu adalah tajuk-tajuk serba ringkas, tajuk-tajuk pengenalan bagi pelajaran ibadah bagi tahun 2. Baik. Sebelum Ustaz akhiri video kita pada hari ini, mari kita tengok balik apakah tajuk-tajuk yang ada dalam pelajaran ibadah bagi tahun 2 ni, insya-Allah. Baik, Ustaz ulang balik. Untuk tajuk yang pertama adalah tentang najis. Kita akan belajar tentang najis. Apakah itu najis? Yang kedua adalah jenis-jenis najis. Kita akan tengok jenis-jenis ataupun dia punya pembahagian jenis-jenis najis. Yang ketiga adalah cara untuk kita sucikan najis. Macam mana kita nak basuh berak, kita nak basuh buang air kecil dan sebagainya. Kita akan belajar cara-cara yang betul untuk menyucikan najis. Yang keempat tentang hadas kecil. Apakah itu hadas kecil? Yang kelima, cara-cara menyucikan hadas kecil. Macam mana kita nak bersihkan hadas kecil. Dan yang keenam, tajuk yang keenam adalah hadas besar. Apakah itu hadas besar? Dan yang ketujuh, istinja. Apakah itu istinja? Kita akan belajar pengertian istinja dan sebagainya. Dan yang ke-8, cara-cara untuk kita beristinja. Macam mana kita nak menggunakan alatan-alatan yang tertentu untuk kita beristinja. Dan yang terakhir sekali adalah berwudu. Kita dapat membuat praktik wudu dan juga cara-cara wudu yang betul, insya-Allah. Baik. Ustaz harap pengenalan Ustaz untuk subjek ibadah bagi tahun 2 ini sedikit sebanyak dapat memberikan gambaran terhadap anak-anak murid Ustaz terutamanya, dan juga penonton-penonton yang lain tentang apakah tajuk-tajuk yang kita bakal belajar pada video-video yang akan datang, maupun tajuk-tajuk yang bakal kita belajar di dalam kelas pada akan datang sepanjang tahun ini, insya-Allah. Jadi daripada Ustaz setakat itu saja. Selamat sampai jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.